So, Mak Faiz dapat masuk. So, cara terbaik ialah guna konsep Cikgu Iwan. Cikgu Iwan cakap dalam banyak-banyak setup, ambil satu setup saja. Setup yang you suka. Yang bila you masuk, bila you entry, you profit. Bila you entry, you profit. Bila you tak entry pun, you profit juga. So, pegang satu setup tu sampai bila. Jangan guna macam-macam. Jangan guna macam-macam. Sebab nanti pening. Sebab kita tak test lagi. Kita tak pernah test lagi yang betul-betul macam mana kan. Okey, kita test dekat mana lagi. Ya. Come on. Siapa lagi nak masuk? Cepat, kita ada 637. Kampung Jawa clear, Kelang clear. Saya suka suara CMS. Thank you, Thank you, suara DJ. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Salam sejahtera. Salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Brunei clear, Galang Patah clear, Peluang clear, JB clear. Kerajaan Langit clear. Dengar ada cikgu. Waalaikumsalam. Jalan Ipoh, Beaufort clear, Rawang clear, JB clear, Kulai clear, Penang clear. Pulai Perdana clear, Singapore clear, Alustar clear. Cikgu sihat tak? Saya sihat bang, don't worry. Saya tak sihat sebab tak sabar lepas ni nak sambung main PS5. Melaka clear, Kertih clear, Laut clear. Kampung Jawa clear, tepi Sungai Gombak clear, Sri Tarman clear. Malam Jumaat ni Sifu. So ni malam Jumaat. So kita awal habis boleh Kita habis dalam pukul, I think kita start 9.30. Kita habis pukul 10, boleh tak? Setengah jam. Malam ni kita setengah jam je sebab malam Jumaat. Nanti ada panggilan ni kaum-kaum ibu. Boleh? Nazri Ismail nak main PS5 sekali. Boleh bang. Nanti kita layan bang. Kita layan game. Saya dulu selalu lawan. You kenal tak? Safwan Omar. Siapa kenal Safwan Omar? Safwan Omar. Master orang cakap zero floatnya entry. Siapa ada ebook Safwan Omar? Saya recommend you all you beli ebook dia. Memang bagus-bagus. Memang dia one of my best student. Lepas tu dia entry dia sangat berhati-hati. The best. Saya try lawan bola dengan dia. Itu FIFA 19 ataupun FIFA 20. Saya lawan dengan dia online. Saya terus kena belasah bang. 6-0, 7-0, 8-0 sampai saya malas. Tenang lawan dengan kau Safwan. Kau main macam apa kan? Asyik-asyik main sebab cara dia main. Pertahanan dia bagus. Dia takkan bagi senang-senang bola. Macam saya, kita bawa bola. Saya suka gelecek sana, gelecek sini, konon yang tunjuk skill. Betul? Tunjuk skill. So, banyak terlepas bola, betul? So, Safwan Omar ni dia jenis orang cakap yang play safe. Dia bola kalau dia dapat, dia takkan lepas bagi kat orang. So, dekat situ, kita tengok karakter seseorang tersebut. Safwan Omar orang Kedah, dan dia pindah dekat Sabah. So, karakter seseorang tersebut dari segi cara dia main game. Kalau Safwan Omar, dia main secara bertahan. Dia main secara orang cakap takkan lepaskan bola. So, sama juga dengan dia punya entry. Dia entry bukan sembarang-sembarang. Dia akan entry tempat yang betul-betul cantik. Dia akan entry kat tempat-tempat yang orang cakap tempat-tempat yang time frame besar, H4 daily. Lepas tu dia tunggu confirmation everything lah dengan dia punya ni. But saya punya style, saya lebih kepada main fancy. Tahu tak main fancy? Bila you main game, you main fancy. Sama juga dengan trading. You nak main pucuk-pucuk lah, apalah. Pucuk, dia naik atas lagi, dia jadi akar. Tak guna juga. So, dalam trading ni, actually dia you kena tengok you punya strategi ataupun you kena tengok you punya sikap macam mana. You kena tengok you punya sikap. You trade macam mana. Adakah you jenis sesuai. Kalau you jenis nak cepat ataupun selalu benda nak siap cepat apa semua, you kena orang cakap you tak boleh swing. You kena scalping. Scalping. Kalau you jenis cermat, stop loss kecil, you buat macam mana sekalipun, you suka benda yang detail, yang tenang, you akan lebih tenang. Better you jadi you tak boleh scalping. You better jadi apa orang cakap swinger. Cikgu Safwan Omar dia guna Fibo 50% something like this. Nanti kita akan jemput lah. Kita akan jemput dia. Tapi tak tahu sebab tempat dia internet okey tak okey. Sebab dia duduk kat Sabah, internet dia dekat, dia cakap kalau nak dapat internet dia kena dapatkan daripada kena panjang pokok. Safwan Omar duduk kat Sabah, kesian dia. Jauh kat sana kan. Dia lebih kurang sini lah. Dia akan cari level 50%, level 38%. Lepas tu dia akan cari supply zone dekat sini. Kat sini ada satu lagi. Kejap. Sini macam menarik. Sini ada satu. Alright. Baru ternampak.
So, kita baru ada 828, kita tunggu sekejap sampai 1,000 orang. Lepas tu, kita akan start. Kita akan start, boleh? Ada 829 bagi dulu yang diberi hormat masuk dulu. Kejap, saya tengok grup Pirate dah dapat belum link? Grup Pirate, siapa Pirate kat sini? Please angkat tangan. Dah, okay, good. Easy Chan. Easy Chan. Jangan ngarang Easy Chan. Relax je. Kalau diorang nak lukis, biar dia lukis. Kalau diorang tak nak lukis, kita tak boleh paksa. Itu je, konsep je. Tapi kalau boleh, kita nak tolong diorang. Tapi diorang ni macam, yulah, macam tak semua orang pun senang nak lukis-lukis. Tak semua orang pun ada masa. Tapi, memang tension. Dulu masa saya buat-buat dulu benda lah ni, ya Allah, bila lah budak ni nak praktis lukisan. Asyik tanya je, asyik nak masuk, tekan entry buy ke sell buy. Dia tak pernah praktis, dia tak nak praktis. Tapi macam mana dia nak terus entry je. So benda ni take time, terus terang saya cakap. Kalau siapa yang masuk dalam grup Pirate Apprentice, memang dalam tu banyak sangat lukisan. Sebab apa? Sebab I nak you all praktis dulu. Praktis. Nanti sampai satu masa, you tak payah tanya lagi dah. Sebab cakap, bila you dah apa cakap tu, lama-lama benda lah tu dah jadi macam you dah jadi biasa. Tapi please lah, yang ramai yang dah berjaya kat dalam tu, majoriti yang rajin-rajin lukis. Bila saya tengok you all punya lukisan, kalau you punya lukisan betul, that means you dah faham. So I dah tak risau sangat. Tapi kalau you punya lukisan masih lagi kelang kabut, masih tak cantik lagi, masih kelang kabut, ni mana satu resistant, mana satu support, mana satu king, mana satu whatever. So saya pun tak boleh nak kata apa. Maksudnya you are still new and you need a lot. Kena practice a lot. Entry kena kenyan bang. Bagi chance pada you, entry 3 bulan daripada sekarang. Siapa yang terdesak, saya tahu ramai yang terdesak sekarang nak duit. Dia nak trade, nak cepat, nak dapat duit. Tapi lagi you terdesak dalam forex ni, lagi you bahaya. Terus terang, you nak cepat dapat duit, lagi you akan senang rugi. Okey. Sekarang kau apa dah? 887. 887. Kita ada 889. Nak jalan terus ke kita nak tunggu div hormat lagi ramai lagi VIP yang belum masuk lagi. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Saya dah bagi link semua. Besok jangan lupa besok kelas dengan Cikgu Zul, saya akan pass macam itu tadi. Siapa yang kena dekat goal itu tadi? Siapa yang sell goal? Saya pun kena juga bang dekat sini ya. Saya tarik trend line sini, kang, tembus ke atas. Aduh, tensionnya dia tembus, lepas tu, boom. What to do? Dia turun, dia reject. Tapi dia tak pergi jauh. Bila dia break, ni yang saya cerita kat awak. Saya cerita pengalaman saya MC 6K USD dekat AUD USD dulu. Konsep yang sama, saya ajarlah cara-cara mudah untuk MC. Boleh tak? Nak belajar tak cara-cara mudah untuk MC? Ini memang confirm dapat. Memang confirm you akan dapat. Okay? Okay, cara paling mudah untuk MC ialah dengan if you cannot accept your loss. If you don't accept your loss, most probably you akan confirm akan MC. So, satu pembelajaran yang saya dapat, masa tu akaun saya start daripada 2K, I think $500 ke something like that. I pakai King, masa tu King Master 1, I dah grow jadi sampai 6,000 USD. 6K USD, daripada 500 jadi 6K USD. I feel like, oh, this is holy grail, I found a holy grail, I tak akan MC lagi. Okay? Holy grail bro, daripada 500 jadi 6,000 dalam seminggu 2 minggu je. Hentak jadi. Badan satu masa tu, ada satu setup, something like this. Contoh, saya delete dulu, saya buat satu, let's suppose saya ada satu king kat sini lah. Ada satu king kat sini. Okay. Nampak tak chart gold? The king dekat sini. Let's suppose lah contoh. Okay. Okay. Ada king sini kan. Contohlah ada MPL king, ada whatever lah. So kita pun sell kat sini. By the time kita sell, kita dah happy. Benda yang sama terjadi dekat saya tau. Saya sell, dia dah happy. So saya nak hentak lot gajah. Cakap ini kali mesti jadilah. Price turun, kita dah happy. Dah dapat 3,000, dah dapat 4,000 profit. Tiba-tiba, price naik.
naik dan naik, kena break even. Apa you rasa? You dah profit depan mata 4,000 USD, tiba-tiba jadi kosong, jadi break even. How do you feel? Rasa heran, rasa sedih, rasa macam ataupun siakap 3 rasa, ataupun rasa pedih, rasa geram. Saya tak kisah bang, saya kalau entry kena stop loss, saya tak kisah. Tapi kalau saya entry, price dah turun, lepas tu dia naik lipat, I feel like forex is scam. Memang forex is scam. Sebab dia dah mencabar, orang cakap kita dah rasa kita power. Dah ikut cakap kita betul. Aku dah power, betul. Suddenly dia lipat. Ni perkataan lipat. Maksudnya kau dah profit, lepas tu dia lipat. Bila dia lipat, kau rasa macam kau tak boleh terima kenyataan yang benda ni tak jadi. So apa saya buat lah. Bila kena break even, saya akan ke atas lagi kot. Ke atas lagi kot, saya akan tambah lagi sell. Tambah lagi sell, tambah lagi sell, tambah lagi sell. Sampai dia break. Dia break atas, saya dah geram gila. Geram gila lagi masa tu kita punya otak, bila berlaku macam ni, apa yang berlaku adalah you dah dalam keadaan emosi. Bila emosi you control you dah tak boleh berfikir secara waras. You dah tak boleh berfikir secara waras. Ataupun you punya stop loss you tarik ni atas, you tarik. Sebelum ni stop loss dah dekat sini. Dekat sini. Lepas tu bila dia naik atas, you tarik lagi. You tarik atas. Bila emosi dah kontrol diri you, dia dah tak boleh, orang cakap, you tak boleh berfikir secara waras. Bila you tak berfikir secara waras, dia dah terus bypass you punya otak. Dia akan bypass all you punya teknik selama ni yang you belajar pasal MM, you akan lupa. Teknik apa, everything you akan lupa. Dia akan ada satu saja. Teknik balas dendam dengan teknik harapan. So, benda inilah yang akan menghancurkan. Dan bila dia naik atas, pop, MC. So, bisikan syaitan ni rojim. Betul apa kata Abang Fadli Faizal. So, saya kena dekat AUD USD dulu. Macam ni konsep yang sama. Dia dah turun bang. Dia dah turun. Lepas tu dia naik atas. Saya layer lagi sell. Cakap tak mungkin. And then, boom, berkelip. 6,000 USD hilang depan mata. 6 kali 4, 24, 25,000 ringgit bang. Masa tu, you rasa apa? Siapa kalau kena hilang loss 6,000 USD dia nangis? Masa tu saya tak nangis, saya gelak. Saya gelakkan diri saya. Padan muka kau. Itulah, lawan lagi. So, kesimpulan dia lah. Masa tak waras, tapi masa saya dah biasa lah. So, kesimpulan dia bang, bila you katakanlah you entry, dia dah tak ikut apa you punya analisa. Please accept the loss. Bila you lost, terima sahaja. Janji you fikir esok aku ada balance lagi, aku boleh entry. Okay? So, usually apa saya buat, untuk saya terima kenyataan tu, katakanlah saya dah entry kat sini, price dah turun, let's suppose katakanlah, macam ni dah turun 180 pip, 188 pip. Saya akan close separuh. Lagi separuh saya akan break even. Ataupun letak je stop loss ke atas dia. Letak stop loss dekat atas, lepas tu, kena stop loss kenalah. Yang penting you accept the loss. Terima kenyataan, this is it. Loss sikit tak apa. Hari ni you loss sikit. Esok lusa dia akan cover balik. Jangan lawan. Okay? Boleh tak? Faham? So, dekat sini pun kita akan belajar King. Okay. Senang je bang King. Senang. Time dah jadi memang senang. Tapi time tengah jalan mampus. Mana satu King. Ni ada satu King lagi. So, macam ni dia tengah naik. Boleh tak kita sell? Walaupun you ada King lah. Ada apa, whatever. Ada support. Betul ada King kat sini. Katakanlah sini ada King. King. Boleh sell. Kalau kau nak entry pucuk, kau boleh sell. Tapi jangan menyesal kalau price tembus ke atas, kau punya pucuk dapat akar. Tapi kalau kau sell dekat sekarang, katakan price turun, bolehlah orang cakap. Apa ni, tunjuk kat Facebook ke apa kan. Sebab, ini setup H4. Goal pula tu jangan main. Sini sampai sini stop loss kira. 80 pip. Katakan kau nak entry kat sini, kau nak letak stop loss ke atas. Ataupun atas ni. Sanggup letak stop loss 160 pip.
Sanggup tak? Tak sanggup. Kalau tak sanggup, jangan masuk. Tunggu time frame kecil. Tunggu dia ditrace. Besok kita akan belajar lah. Cikgu Zul akan ajar besok pintu 1, pintu 2 ataupun kita dah penuh hari ni 1,000 orang. Kalau nak try, boleh lah 0.01 boleh lah. Tapi saya target kat atas lagi ni. Ini ada, atas ada satu. Iaitu di hutang ni kat sini, hutang terjun tiba-tiba ni. Dekat kawasan ni, ni big trader punya hutang masih belum langsai lagi. So besok kita akan tunggu pintu lah. Cikgu Zul akan ajar pintu. Maksudnya, untuk you sell, you kena cari demand yang kena break. Something like that. Contoh lah sebagai contoh. Cikgu Zul punya konsep sama juga dengan supply and demand. Katakanlah price tengah turun. Bila price turun, dia buat supply zone betul. Dia buat supply zone. Dekat sini ada king, sini ada bearish tinggal fing merah-merah. Nampak tak? Dekat bawah ni. Saya just simple-simple je lah. So, bila price tu break, maksudnya supply dah kalah. Bila supply kalah, maksudnya demand pula akan control. So, demand control, dia akan naik atas, dia akan cari CB1, dia akan cari supply zone, dia akan mantul. Tapi price turun bawah kat sini, siapa perasan itu hari kita ada setup goal kat sini? Kalau siapa yang buy, dah kenyang lah. Ada seorang brother tu, dia dah buy. Sebab kita ada setup. Dah berapa pip? 645 pip. Ada kan yang buy kan? Sebab apa? Sebab kita ada setup bang. Kita ada fake out kat sini. Kita ada fake out. Lepas tu kita ada swap king. Ambil kau. Okay, saya marking kan. So, sebelum you entry, terus terang saya cakap. Sebelum you entry, setup yang paling baik ataupun setup yang paling selamat. Nak kata selamat, tak tahu juga. Tapi, biasanya berlaku. Maksudnya, benda ni akan, insyaAllah akan profit. Kebarang kalian untuk profit, bila you tunggu fake out. That's why saya cakap, always wait for fake out, wait for diamond, wait for whatever it is. Nampak tak? Sini. Okay, kejap. Saya tulis kejap. Masa price kat sini saya dah terlepas. Sini saya ada S1. Selagi macam dia tengah naik ni, tak ada fake out, tak ada apa. So, jangan sibuk-sibuk nak sell, jangan sibuk-sibuk relax. Tunggu fake out. Sebab fake out ni, kita dah belajar masa kelas pertama. Ni S1, S2. Katakanlah sini S3 ya. Saya simpulkan lah. S3. Okay. Now, you nampak Siapa yang biasa lukis, dia akan nampak. Automatik terus nampak. Siapa yang tak biasa lukis, dia akan terkebil-kebil. Apa ni fake out, apa ni king, apa ni apa, semua tak tahu. So that's why saya minta you all lukis practice. Sebab apa? Sebab kita akan guna lagi masa depan. So dekat sini ada S1, S2, S3. Fake out sama baris. Okay. Now, you tengok dekat S3. Dia buat higher high tak? Dia buat low, high, lower low. Dia buat higher high. Betul? So sini, you tahu bila ada QM level, ada QM di S3, maka dia akan jadi setup diamond. Ni saya besarkan sikit. Ini kunci dia bang. Bila you nak entry, hafal zikir. Hafal zikir yang saya bagi. Wait for fake out. Wait for diamond. Bila ada diamond, barulah you boleh buy. Barulah sedap nak buy ataupun barulah sedap nak sell. Kalau tak ada fake out, tak ada diamond bang, oi, bahaya. Sini ada diamond. Dia buat higher high, suruh orang buy. Lepas orang buy, dia turun bawah. Kemana dia pergi? Dia turun bawah, dia buat lower low. Lepas tu baru dia boom naik atas. Sini adalah fasa accumulation. Betul kan? Accumulation. Sini adalah fasa manipulation. Dekat mana you nak entry? Tengok belakang you tak nampak apa. Betul tak? Tapi kita ada swap king. You ada king yang di break. Yang ni. Saya besarkan sikit. Nampak tak king ni? Drop, cocok bawah, cocok atas. Dia buat double maru. Yang ni. Ni. Dia cocok bawah, dia cocok atas. Lepas tu dia terbang. Video lag. Memang betul. Video lag. Internet slow.
So saya slowkan sikit. Diamond apa semua you boleh tengok dekat YouTube bang. Saya dah ajar dalam YouTube. First kali kelas SNE Master Class, I think bulan lepas pun kita dah cerita pasal diamond. Masa ni memang sangat-sangat sedap lah. Memang sangat-sangat best. So ada swap zone ataupun swap, kita panggil swap king. King yang di break terus ke atas. Saya kecilkan sikit. So dekat sini you boleh masuk buy. Tapi dia naik atas, dia turun bawah lagi. Ada hamba Allah tu dia dapat buy kat sini. Ini baru betul QM level. Dia naik atas, turun bawah, boom, naik atas. Okay, macam sekarang gold. Gold masa dia tengah naik sebatang, betul tak? Dia tengah naik sebatang, fake out ada fake out. Diamond ada tak diamond? Tak ada. So katakanlah you nak sell, agak bahaya bang. Agak dangerous. At least kita kena tunggu fake out, kena tunggu diamond, baru kita boleh sell. Kita tunggu fake out, campur diamond, baru boleh kita buy. Dua-dua ni mesti kena ada. Barulah you akan orang cakap konsisten. Barulah you akan konsisten. Tapi masalah je nak tunggu tu yang masalah. Betul tak? Nak tunggu ni berbulan-bulan ataupun berhari-hari. Nak tunggu setup confirmation. 3 drive pun okey juga. 3 drive macam ni. 3 drive. Saya punya 3 drive macam ni. Ni reversal. Kalau Kak Nora ajar minggu lepas, dia ajar 3 drive continuation betul. Saya punya 3 drive reversal. 3 drive reversal. Maksudnya dia buat high, low, high, high. Nombor 2 dia break ke bawah, lepas tu dia naik atas. Tu maksudnya dia dah ada. Dah ada orang cakap 3 drive. Ni pun diamond juga. Tapi you tengok juga, belakang ada apa? Belakang ada fake out. So, bila you ada fake out, you dah ada diamond, you ada 3 drive, baru sedap nak sell. Ada yang cakap, Kak Nora umur baru 32. Betul ke? Tak mungkin lah, saya tengok suara dia macam baya-baya saja je. Okay. Alright. So, kita dah ada 1000. Kita sambung kelas kita. Assalamualaikum semua. Boleh kita sambung? Saya panggilkan orang sebab umur dia 32, umur saya baru 18. Sebab tadi baru suka-suka orang cakap happy-happy dapat game PS5. Okey, anak saya pula macam orang cakap tu, saya dah tua ni, dia macam kurang sikit lah bang. Masa muda-muda dulu gila. Saya the first gaji saya dah beli game. Saya ada PS1, saya ada PS2, PS3 saya tak ada, saya ada PS4. Lepas tu saya ada Nintendo, Wii. You sebut saja konsol, semua saya beli. Whatever happen, saya akan tetap beli juga. Saya ada Wii, saya ada lagi macam-macam. Semua bagi ke anak saya main. Siapa nak jadi anak saya, untung boleh lah. Menantu boleh. Okey, minggu lepas kita dah belajar QML King, MPL King. Hari ini kita belajar SSR King. Boleh? Kita start Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Hari ini kita akan belajar SSR King. Kalau minggu lepas kita dah belajar MPL King. Katakanlah price loading, video lambat lagi. Saya buat slow-slow lah, jangan cakap laju-laju. Okey tak? Saya cakap slow. Halo. Dengar. Saya cakap slow. Laju-laju nanti dia tak nampak. Kita belajar market structure. Okey, satu hari nanti, saya akan panggil cikgu, siapa tu? Doc. Siapa kenal Dr. Forex? Dia akan ajar Elliott Wave. Nak belajar Elliott Wave tak? Elliott Wave best bang, memang best. Wajib, semua orang sebenarnya wajib belajar Elliott Wave. Kita akan panggil, no name, atau panggil doktor, doc. No name pun hebat juga, dia akan ajar macam mana nak kira Elliott Wave apa semualah. So kita share ilmu, kita jadikan tempat ni sebagai hub, tempat belajar semua benda lah. Untuk kebaikan untuk you all semua. Ada mungkin cikgu-cikgu lain yang saya tak kenal sangat, so yang saya akan jumpa yang baik-baik lah. Okay. So contohlah, saya level pun saya tak pandai sangat, tapi lebih kurang dia macam ni lah. Katakan dia buat high. Let's suppose tiba-tiba price terjun, dia buat lower low. Bila price buat lower low, market structure ni dia dah nak tukar daripada uptrend kepada downtrend. Okay. So ni dah jadi QM level. Kita akan markingkan dekat mana QM level kita. Ni QM level. Ini setup reversal bang.
Maksudnya price tengah naik, kita sibuk nak sell. Bukan sell dekat atas tau. Kita nak sell dekat sini. Maksudnya dekat kawasan sini. Bila price datang, kejap. Sampai sini. Okey. Kita nak sell dekat sini. Macam mana kita nak sell kat sini? Adakah sama baris dengan KML ke ataupun adakah kita cari apa? Apa yang kita cari adalah MPL King. MPL King dia berada di sini. Dia biasa akan jadi mungkin dia dekat atas sikit, mungkin dekat bawah sikit, mungkin dekat manalah. Tapi MPL King dia akan berada. You dah nampak kan minggu lepas yang masa kita belajar MPL King tu, kebetulan pula dia jadi dekat GU, jadi dekat GJ, orang cakap menarik lah. Saya buka balik contoh. Yes, King yang brace siapa-siapa. Tapi dia, MPL King ni dia wajib belakang ada QM level bang. Wajib ada QM level. Kalau tak ada QM level, dia tak jadi MPL King. Dia jadi King Kong. Ataupun dia jadi Kong. Tengah live. Nak masuk dalam kelas sekali. Okay. So, MPL King dia dekat sini. Kalau macam yang dulu-dulu lah, yang lepas-lepas, I think semua dah tahu kot MPL King. Sekarang kita fokus dekat SSR King. Ini adalah setup reversal. Maksudnya price reverse. Reversal. Price reverse. Price reversal. Maksudnya price tengah naik. InsyaAllah dia akan bertukar kepada downtrend. Dia akan, MPL King ni paling cantik. Dia akan sebaris dengan QML lah. Kalau setup pembaris, siapa tahu setup pembaris? Siapa tahu setup pembaris? Setup pembaris pun sama. Dia benda yang sama. Dia ada resistance, dia ada QM level. Cuma setup pembaris kadang-kadang dia tak semestinya ada QM level. Dia ada resistance pun dah cukup. Dia ada rally base rally. Setup ni orang cakap insyaAllah bang dia akan profit. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat dia kena sama baris. Kalau dia tak sama baris dia jadi susah sikit. Jadi susah. Payah sikit lah kalau nak masuk. Ni setup pembaris. Tapi kalau siapa yang fokus pada setup pembaris saja, lagi selamat. Lagi selamat sebab setup ni jarang keluar. Sebulan mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, seminggu mungkin sekali. Tapi bila you tak entry, duit selamat tak selamat? Selamat ke tak? Kalau you entry CMC pun tak guna juga. Ni setup pembaris. Kan? Pembaris magic. So, selamat. So, tak payah nak entry selalu. Maksudnya, tunggu setup yang cantik je betul-betul ni setup pembaris. So, MPL King dia sama saja macam. So, MPL King dia dekat sini lah. Dia sama baris dengan QML. Okay? Alright, sekarang saya padam balik ni. Dah pernah buat, saya padam balik. Alright, ini kena cepat lah, cepat. Sebab ini malam Jumaat, ada panggilan kaum-kaum ibu. Siapa yang belum kahwin lagi? Saya tahu ramai yang muda-muda lagi umur 17, umur 19 tahun dah trade. Baguslah korang, memang saya respect lah. Budak muda zaman sekarang tak macam dulu-dulu. Saya dulu 19 tahun, mawa pun tak ada, apa pun tak ada. Masa tu sibuk nak main-main lagi. Maksudnya nak cari kerja lagi, baru nak belajar, baru nak apa. Dapat hidayah awal. Alhamdulillah, bagus. So korang kena, masa muda ni lah korang kena struggle betul-betul. Sebab nanti bila by the time kau dah tua, kau tak terlambat macam saya. Bini dah panggil lah. Awal lagi bang, Abang Haji, Tuan Haji. Awal lagi baru kau over. Pukul 10. Okey. Saya cepat sikit. Okey, atas ni MPL King betul tak? Let's suppose, katakanlah price buat support kat sini. Price buat support. Okey, price buat support. Support, lepas tu dekat sini, kita tak tahu tau. Bila kita entry kat MPL King, kita entry sell kat sini. Itu hari saya dah ajar dalam kelas. MPL King, TP kita dekat mana? TP kita dekat sini saja. Okey, sebab dekat sini ada support. Okey. Biasanya dekat sini ada rally base rally. Ada King. Ada King juga. King ni yang akan kontrol kawasan ni. Dia ada King. Okey. Okey. Sini ada resistance, sini ada King, dah okey, dia akan control. So, price akan susah nak tembus. Kita akan start daripada time frame mana-mana pun tak kisahlah. You akan nampak benda lah ni. King ni dipanggil King of the King, kan? Kita panggil King jaga kawasan. King utara lah. Kita panggil King utara. You akan nampak benda lah ni. Maksudnya, untuk price tembus,
king utara ni, dia bukan senang. Dia akan satu kali, dua kali. Kalau you jumpa satu support sama baris, you tengok, belakang dia mesti ada satu king. Ready, base ready. Ready, base ready yang duk tahan price. Let's suppose katakanlah dekat sini dia dah test sekali, test dua, test kali ketiga. Tiba-tiba test kali keempat, dia buat satu drop, base drop. Dia berjaya tembus. Okay. Okay, now, dekat sini kita ada support. Dekat sini kita ada support. Okay. So, bila kita ada support, line ni kita panggil apa bang? Siapa yang tengok video basic SNR, dia tahulah. Dipanggil significant support. Maksudnya support yang penting. Significant support. Kecil besar aku tengok tulisan ni. Nak kena ni. dah pukul 10 dah panggilan kaum-kaum ibu dah dekat ni. Sampai 10.30 je. Significant support Sebab ada 1, 2, 3. Kena penting. Kena ingat ni bang. Dia bukan fake out bang. Fake out dia terbalik. Fake out dia macam support. King dekat bawah. Ada king dekat sini. Dia kena tengok keadaan. Nanti kita akan belajar. Apa beza fake out dengan breakout. I think dulu kita dah belajar kelas ni. Okay, now. You ada king utara. King utara dah kena break tak? Bila dia close di bawah king utara. Dia close dekat bawah. Biasanya, ini dah jadi setup continuation. Maksudnya dia sambung. Maksudnya trend dah ke bawah. Trend dah ke bawah. Ni baru dia keluar trend. Continuation. Maksudnya penyambungan. Continuation. Sambung. Dia sambung trend. Continuation trend. Faham tak? Siapa tak faham? Continuation dengan reversal. Yang mula-mula MPL King, dia reversal. Dia reverse. Price tengah naik, dia jumpa QML, dia jumpa MPL, pom, dia turun bawah. Tapi continuation, ini dia sambung ke bawah. Sebab price dah turun. Dia dah break low. Lepas tu dia akan sambung lagi trend. Suara putus-putus. Mungkin internet. So, apa kita buat? Dekat king yang dekat sini ni, dia break ni, you akan nampak drop base drop. Drop base drop ni double maru lah, you jumpa macam-macam lah. King ni kita panggil SSR King. Tu je beza dia. SSR King. Faham tak? Ini boleh dikatakan re-entry. Kita akan re-entry bila price datang balik. Kalau siapa yang belajar dengan Cikgu Omar Ali, re-entry. Yang pertama ni kita panggil entry. Yang pertama entry. Yang kedua ni adalah re-entry. Konsep yang sama dengan Cikgu Omar Ali. Sini adalah, biasanya dekat sini dia akan berlaku dekat atas ni. Dekat atas QML MPL. Dia akan berlaku, dia panggil market hilang volume. Betul tak? Market hilang volume. Yang dia turun bawah, laju ke bawah ni kita panggil candle arah. Candle arah kukuh. Betul. Mesti ramai yang trader BBMA sini. Yes, CS arah kukuh. So, bila naik ke atas, dia akan entry. Betul tak? MA5 high, MA10 high. Bersentuh dengan kat sini. So, dia akan entry kat sini. Betul? Dia entry dekat MA5 high, MA10 high. Betul tak? Cikgu, betul. Okey, lepas tu bila price turun bawah, dia break dekat bawah, dekat mana nak re-entry? Biasanya dia akan re-entry dekat BBMA zone re-entry kat mana bang? Saya tak ingat lah. Dekat mid BB ke, dekat mana-mana ke kan? Okey, tapi kalau you campurkan dengan SSR King, dia akan re-entry, you perhatikan, dia akan entry dekat sini ada double maru. Ada double maru, SSR King, you kuat untuk sambung sell. Ni konsep dia. Maksudnya you re-entry dekat sini. Lepas tu katakanlah dekat sini ada support lagi. Price stop kejap. Dia buat drop base drop lagi, dia buat king. Lepas tu price terjun lagi. So bila price sampai kat sini, ini kawasan
re-entry juga. So, bila price naik, sambung lagi sell. Sambung. So, maksudnya kita sambung trend tengah turun bawah. Sambung. Sampailah dia kena break. Bila dia break, dia buat macam ni. Tiba-tiba dia buat higher high. Bila dia break higher high, you dah tahu dah. Dia nak tukar trend. Tukar trend. Okay, so far faham? Siapa yang guna BBMA memang saya respect lah. Dia punya layer tak ingat gila. Memang orang cakap siapa yang terror BBMA ni, dia sekali re-entry. Memang orang cakap boleh keluar cash kereta, boleh keluar cash motor. Ini untuk orang yang otak-otak BBMA. Memang saya respect lah. Dia layer daripada atas. Lepas tu dia layer lagi. Orang cakap, tapi dengan syarat lah. Dengan syarat masa tu trend betul-betul cantik. Kalau trend tengah sideways, koyak lah. Kalau trend kau buat re-entry tak jadi, pum, dia naik atas. Dia buat sideways lah. Koyak lah account. So, high risk, high reward. Dia konsep dia macam tu je. Boleh? Cuma, you boleh gabungkan SND dengan BBMA. Kalau you jumpa SSR King ni, you boleh re-entry. Okay, saya bagi contoh. Saya bagi contoh yang dah jadilah. Nanti kalau tak jadi kan pening kepala pula kan. Okey. GBP Chef. Nampak tak GBP Chef? Ini saya ada entry tapi saya maksud tak berani pula, tak sangka pula dia boleh terkejut kau. Okey. Nampak tak GBP Chef? Maybe video lambat sikit, saya padam dululah, kasih macam besar sikit. Okey. Bukan GBP Chef. Sayang tak re-entry. Masa tu rasa macam, oh my god. Jauh dia pergi. Okey, dah nampak lah. Okey, clear. Sekarang kita tengok price naik sini. Price buat high. Low. High. And then price buat lower. Okay. So dah jadi setup QM. Reversal. Ke barang kalian, price akan terjun. Betul? Tapi masalah dia lepas buat lower, dia tak naik kat sini. Dia tak buat quick retest. Dia melerer. Ilah, bila lah kita nak entry ni. Dia pergi naik atas, naik. Dia naik sengit. Sideways pula tu kau dah tunggu dah dekat sini. Awak dah marking kat sini, QM level, lepas tu ada MPL apa semua. Dah tunggu kat sini. Kan? Konon-konon price naik atas laju ni memang aku nak balon lah. Tapi dia boleh naik sideways. Berhari pula tu. Kalau berapa hari ni? Berapa jam? Kan? So, tapi dia bagi peluang pada kita. Ini adalah compression. Bila ada compression, price senang nak terjun. Dia bukan terjun sekarang, tapi dia akan tunggu setup lagi. Dia akan terjun lagi. Okay? Siapa yang entry sell mula-mula dekat sini, mungkin dah kena lah. Tapi sebenarnya apa you buat, you tengok dekat higher high dia ni. Dekat higher high, dia ada 2-3 shadow, betul tak? Dekat higher high ada 2-3 shadow. Dekat H1 you tak nampak ni. Tapi kalau you dekat tukar M30, you akan jumpa this one. Lebih kurang M15. Saya tukar M15. You akan jumpa lagi satu high, low, high, low. Lagi cantik, kecil. High dekat sini. Low dekat tengah. Low dekat tengah-tengah ni. Dia buat high and then dia buat low. So you punya zone, jangan ambil yang bawah, ambil yang atas. Always remember, kalau you ada dua zone, you pakai yang atas. Biasanya memang price akan cocok sampai kalau tak tahan, siapa yang sell dah full margin tu, dah MC dulu. That's why, salah satu teknik untuk you tak nak MC, jangan hantar general dulu bang. Hantar askar peninjau dulu, masuk 0.01 dulu, test dulu. So bila dia naik atas lagi,
You ada masa lagi. You boleh hantar lagi tentera-tentera yang lain. Faham tak? Ini kalau you nak sharp lagi, you boleh cari time frame kecil. M5. M5 pun dah okey lah. Ni supply zone. High. Nampak tak? High. Low. High, low, low. So, this is your MPL. MPL you ada kat sini. Okay. This is your high. Sekejap. This is your high. Okay. And then, this is your MPL. MPL. Kena tahu MPL tu apa dia. MPL King lah. MPL King. Tapi dia tak ada drop. Kena sampai M1. Tapi dah kecil sangat lah kot. So, supply zone, actually dia pun supply zone sebenarnya. Okay. So, you punya zone kat sini. So, bila you sell, katakanlah you sell kan. Saya besarkan pakai M30. Tulisan pun dah. You nak sell dekat MPL King. Betul tak? Kita akan masuk dekat shadow pun dikira sebagai high. You nak masuk ke MPL King. So, ni adalah setup reversal ke continuation? Ini adalah setup reversal. Maksudnya, price tengah naik tapi you nak sell. Agak risiko. Sebab kita tak tahu yang dia betul-betul nak reverse. Lepas tu, you tunggu. Oh, ni dah ada fake out. You dah lega dah. Ada fake out, ada diamond. Okay, good. Lepas tu dah turun lagi. Dia buat lagi. High, low, low. Dia naik lagi. La ilaha illallah. Bila nak terkejut. Ini dipanggil reaction. Faham tak? Bila dia buat cam level, ini dipanggil reaction. Cikgu Zali ada ajar. Maksudnya, dekat MPL King, you just marking. Jangan masuk dulu. Apa you buat, tukar time frame kecil, tengok dia buat reaction. Maksudnya bila dia mantul dekat kawasan yang kita marking tu, apa dia buat? Dia buat high, low, high, low. Bila dia buat low kat sini, insya-Allah. Maksudnya reaction untuk reverse. Betul tak? Sebab dekat time frame besar, kita ada reversal pattern. Dekat sini reaction time frame kecil ada reversal pattern. So, kemungkinan besar dia akan berlaku lah. Faham? So, lepas tu, katakanlah you dah entry kat sini. You enter kat sini. Enter cell. Whatever lah. Dekat mana-mana you tekan lah. Enter yang kat sini, ini dipanggil reversal. Reversal King. Sebab price tengah naik, engkau berani-berani sell. Reversal King. Enter reversal King. Okey, lepas tu kita tukar time frame kecil. Macam mana kita nak hold? Macam mana kita nak tengok benda ni boleh pergi jauh ke tak boleh pergi jauh? Okey. Sini ada compression. Okey, price dah terjun, settle. Lepas tu dekat sini you perasan tak something? I nak you tengok betul-betul. Nampak ke kecil? Ada rally base rally, lepas tu ada support. Sekejap, saya besarkan sikit. Okey, saya marking sini. Rally base rally. RBR. Ini King kawasan utara. Untuk price terjun ke bawah, dia wajib break rally base rally. Dia akan test 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau you jumpa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, you tahu dah memang ni kawasan penting. Tempat-tempat ni kita nak masuk. Bukan masuk buy. Maksudnya, kalau siapa yang buy, you test. Dia akan susah nak tembus bang. Sini you ada support 1, support 2, support 3, support 4. Is this a fake out ataupun breakout? You dah ada significant support. Okay. You dah ada significant support, then suddenly what you see here, dekat sini nampak apa? Siapa nampak something? Dia cocok bawah, dia cocok atas. Ni yang kita nak. Cocok bawah, nampak tak shadow? Saya besarkan sikit. Dia cocok bawah.
Yang ni shadow yang ni dia cocok bawah. Ni cocok bawah. Lepas tu dia cocok atas, lepas tu dia terjun ke bawah. BE King ke ni? Apa sebut dia. Kalau tukar time frame kecil, dia akan jadi bentuk pattern macam-macam lah. Ni very single King. Kalau tukar H4, dia jadi tak jadi apa-apa. Kalau dekat H1, kita nak penting, sebenarnya pattern kat sini tak penting. Dia yang penting adalah shadow dia tu bang. Double maru King tak ada. Okey. Nampak tak sini dia drop ke bawah, laju besar. Double maru betul. Dia lebih kepada Doji King. Muhammad Zamri betul. Sebab dekat sini ada drop. Dekat sini ada drop besar. Yang merah ni yang saya marking kat sini. Dia drop besar. Lepas tu dia ada shadow cocok bawah. Lepas tu dia ada shadow cocok atas. Lepas tu dia terjun. Badabum. Dia terjun. Nampak tak? So apa kita buat? Ambil kotak ni. Markingkan shadow yang atas. Kita markingkan shadow yang atas. So bila price datang balik. Boleh entry tak boleh entry? You continue tak trend? You continue trend. Sebab price tengah naik, dekat sini dah reverse. Dekat sini ada satu support yang susah nak tembus. Tiba-tiba price break dan close di bawah. Siapa yang biasa buat assignment, dia tahulah. Dia close dekat bawah, lepas tu dia patah balik. Standby saja. Standby. So, dekat sini you sambung sell. Ini dipanggil SSR King. Maksudnya dia continuation. Betul tak? Alamak, kejap. SSR King, continuation. Betul. So, beza MPL King dengan SSR King adalah dua benda tu je. MPL King adalah reversal. SSR King adalah continuation. Okay, faham? Ada soalan pasal SSR King? Saya harap you all akan faham lah. Sebab, okay, saya nak tanya soalan. Antara reversal King dengan SSR King, mana yang lebih selamat? Tuan Haji, okay, Tuan Haji, mantap kan? Umar belum panggil lagi kan? Cakap ada sampai 10.30 sampai pukul 11. Sebenarnya, dua-dua pun tak selamat. Siapa cakap selamat, sini selamat. You tak boleh cakap juga bang, sebab benda ni ikut pada rezeki masing-masing. Sebab kalau jadilah kalau jadi, sebab Allah kalau ada rezeki insya-Allah lah dapat. Tapi SSR King lebih selamat sebab dia dah break ke bawah. Maksudnya dia dah bagi orang cakap, dia dah break base daily kat sini. Price balik kat sini. Kat sini pun dah cukup dah, you boleh makan. Okay, now saya kecilkan balik. Okay, lepas tu apa jadi ialah price sampai kat sini, si padam yang ni, dia naik balik. Sini ada fake out. Ni yang jaga ni fake out. Aduh, si padam balik yang ni. So, kalau you cakap satu teknik yang orang cakap wajib TP sana, wajib TP sini, saya terus cakap sebenarnya susah bang. Sebenarnya susah sebab you kena tengok price. Apa ada dekat sini, apa ada dekat sana. Dekat sini kita ada MPL King lagi. Kita ada fake out lagi. Price mantul balik. Dekat sini ada fake out. S1, S2, S3. Itu saja biasa yang price akan buat. Dia akan jumpa mendalam ni. Dia akan lawan sana, lawan sini, lawan sana, lawan sini. Campur dengan nasib. Terus terang saya cakap, Forex is not about guarantee. You tak boleh guarantee yang setup ni jadi. You ada possibility and probability. Orang cakap kebarangkalian untuk jadi dan tak jadi pada waktu yang sama. Dia adalah 0 dan dia adalah 1. Maksudnya you tak boleh confirm. Pada time you pilih saja ini nak buy, you akan terus bias dekat cari buy. You cari sell, you cakap ini sell, you akan terus bias dekat sell. Betul tak? So, cara terbaik untuk trade adalah, the first thing adalah trade what you see. Ini dulu saya tak faham apa maksud trade what you see. Trade what you see. Maksudnya kau tengok. Kau nampak apa, saya tahu apa. Nak buy lah.
Ada setup, masuk buy, letak stop loss kat bawah dah. Habis cerita. Nak sell lah, ada stop loss kat bawah. So, satu lagi, don't over analysis. Bila you over analysis, you akan paralyze. You akan, bila tak jadi, you punya analisis, you akan tension. Dan you akan pecah kepala lagi, cari lagi analisis. Apa lagi tak cukup dengan teknik aku ni, apa lagi masalah, apa semula. Lepas tu price naik. Bila price naik ke atas, let's suppose katakan masa yang dia naik ni, saya pun tak sangka yang dia naik sampai sini. Masa tu saya full margin campur dengan layer. Saya layer sampai bawah sini, nasib baik sampai sini saya close yang punya layer. Kalau tak, meninggal lagi kawan. So price naik sampai sini, let's suppose ada setup whatever lah. Ada setup whatever. Tetapi dekat sini, you nampak tak? You dah ada support tempat yang dia mantul tadi. Dia dah break lagi. Dia terkejun, dia break. Kita punya significant support. So yang segala fake out apa bagai ni, dia dah tak valid sebab dia dah ambil dah order tu semua. You ada support. Okay, you ada support. And then you ada king. You ada king lagi tak? You ada shadow king kan kat sini. You ada significant support. Price breakout tak? Price breakout, tak break. Price break bang. Ini you punya low kat sini. Price dah break dah. The lowest dekat sini. Price dah break. Break tu maksudnya dia dah close dengan, dia dah pergi bawah, dah close jauh di bawah. Tapi jangan jauh sangat. Lepas tu dia naik balik. Bila dia naik balik, you ada peluang untuk sambung trend. Maksudnya kita sambung lagi trend. Tetapi, now you tengok kat sini. You ada support. Ada a lot of support kat sini. You ada king kat sini. Base drop. Dia drop, lepas tu dekat sini dia drop. Okay. Marking kena betul-betul bang. Nanti you all akan pening kepala. That's why saya pentingkan sangat marking yang betul-betul. Kalau tanda you pening. Sebab kalau you nak entry sell kat sini, berapa pip? Stop loss. 35 pip. Okay lah, acceptable. Boleh terima lagi. Siapa yang belajar dengan Cikgu Zali, flag. Ini dipanggil flag B. Okay, tapi saya nak ajar you satu setup yang betul-betul power bang. Saya kalau nak entry, saya akan cari benda lah ni. Kalau benda ni tak ada, saya takkan entry. Nak tak? Kita panggil King of the King. Oh, lagi power. Cikgu dah ajar King, kita ini dia ajar King of the King pula. Biasanya benda ni saya share dekat VIP saja. So hari ni saya bagilah. Okay. Apa itu King of the King? Dia adalah hidden king. Siapa yang ada video tu, dia dah tahulah dia ada hidden king. Untuk you punya king betul-betul cantik, let's suppose you ada support, tapi you punya king ni you tak jelas. You nak entry sharp, you tak jelas kat mana. Apa you buat ialah you cari satu support macam ni. Ni kena ambil nota bang. Ni kalau tak nanti rugi kan. Sebab ni entry sharp. InsyaAllah sharp. Dia akan ada satu support. Dia akan ada king. Base drop. Base drop dia kecil saja. Very, very small. Lepas tu dia drop ke bawah. Ini kena tolak sini. Baru nampak kan SND Masterclass. Powered by M-Trading. M-Trading sponsor. Thank you very much. Okay, sekarang you ada support. You ada king. Belum lagi, ini baru ada king saja tau. Price naik atas. Mantul dekat king. Lepas tu dia mantul lagi. Let's suppose dia pergi sinilah. Atau kalau dia break bawah. Tiba-tiba kita sambung esok. Boleh? Minggu depan lah. Sebab benda ni macam tak tahulah, dia macam tak boleh rahsia ni dia tak boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu nanti korang semua entry pucuk aku datang dia cek makan bye. Nanti aku letak kat Facebook, alah cikgu ni simple je ni. Ini semua. Yalah saya dah tahu dah ni trik cikgu lah, tak payahlah. Aku tu dia cek makan lagi depan ni, tobat lah.
Dia, dia dah break sikit dah. Okeylah, kita sambung esok Dah 10.23 abang. Siapa ada soalan? Last. Siapa ada soalan? Cepat. Siapa ada soalan? Ya, okey lah. Saya beritahu lah. Saya beritahu. Hidden King ni, dia kecil je. Dia akan stop. Ini King, kalau you tengok, dekat sama baris dengan dia, dia ada support. Dia betul-betul sebelah kiri dia ni, dia ada support. Saya tulis S je. Lepas tu sebelah kanan dia resistant. Dengar baik Lepas tu sebelah kanan dia ada resistant. Nampak tak? Siapa nampak? Siapa dah nampak dia memang terror. Lepas ni kau jangan beritahu kat orang luar tau. Nanti aku tak boleh cek makan. Tak apa-apalah. Lepas ni aku pun dah berhenti ngajar. Lepas ni korang pula ngajar. Lepas tu, apa yang berlaku adalah price naik atas, dia break sikit this resistance, lepas tu dia terjun ke bawah. Dia terjun. Dia buat fake out bang. Fake out dekat sini, dah jadi R1. Sebenarnya benda ni dia berkait rapat. Sini ada R2. Something like this lah. So, macam mana nak cakap? Sini dah jadi Hidden King. Dia jadi Hidden King, biasanya bila price dah turun, kalau you nak entry sharp, price datang balik, dekat sini you akan sell. Enter sell dekat sini. Enter sell. Cari Hidden King ni. Okey Enter sell. Kita enter Sandman. Ini untuk entry sharp. Memang sharp gila bang. Kalau you dapat, memang sharp gila. Tapi dengan syarat. Pertama. Apa pertama bang? Siapa boleh ingat? Dia ada drop base drop. Sebelah dia tahu sebelah kiri dia betul-betul ada support. King yang ni dia betul-betul power sebab dia ada support. Dia everything. Drop base drop. Dia break support. Support ni wajar. Ini selalu orang lupa. Ini selalu orang tertinggal. Betul-betul sebelah. Aku tulis lah. Nanti korang terlupa lah. Kesian kat korang. Betul-betul sebelah kiri King ada support. Dia tak perlu significant support. Dia ada support pun jadi dekat sini. Support. So, you punya kotak sebelum ni besar kan? Apa you buat? You cari sebelah sini. Ada tak sini drop base drop? Drop base drop sini ada support. Ayah, sudah pucuk. Nampak tak? Boleh, ayah. Lepas ni tak boleh cari makan lah. Cari masuk. Semua orang pun sudah entry pucuk macam mana. So, you punya stop lah. Dekat sini kecil je bang. Nampak? Okay. Stop lah kecil. Jauh tak jauh saya tak garanti. Berapa pip? 11 pip. Letak stop loss 11 pip. Tapi jauh tak jauh saya tak garanti tahu. Dia boleh pergi jauh ke tak. Tapi insyaAllah dia akan reject. Ini dipanggil Hidden King bang. Hidden King. Dia King. Lepas tu dia ada cocok. Sebenarnya kat sini pun dah trigger dah ni. Saya tengok time frame kecil kejap. Dekat sini ni. Kalau sini pun dah trigger dah ni. Dia ada drop. You pandai-pandai lah you entry. Ini double maruk King Apa dia panggil? Dia dah trigger satu kat sini. You ada support sini support. Lepas tu sini ada King. King kan, cocok bawah, cocok atas kan. Pap, dah trigger. Sini ada fake out. Ini cantik lah, saya tak fake out lah. Boom, you dapat entry kat sini.
Ini kali pertama. Ini kali kedua. Ini dipanggil hidden king tau. Hidden king ni king of the king. Ini kali kedua dia datang. Betul-betul dekat ke atas. Okay. Ni betul-betul king bang. SSR king. Serius. Kalau besok dia terjun lah. Rezeki korang lah. Sini pun ada CP. Kalau dia naik libas ke atas. So apa you buat? Katakanlah you nak entry kat sini kan. You nak entry kat sini. Sebenarnya ada lagi banyak contoh. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Katakan you dah entry. Dah dapat zero float. You entry. Letak stop loss ke atas. Bila dah dapat entry zero float macam tu. You kecilkan stop loss ke atas. So kalau ada rezeki je terkejun lah. Besok. Tapi kalau ada boom tembus naik atas. Tak ada rezeki. You punya stop loss still kecil. Macam dekat mana lagi? Sekejap saya tengok. Itu hari jadi sebiji. Dekat mana? BP Canada. Yang hidden king ni untuk you entry sharp. Dekat sini. Macam mana? Sebab benda ni dia macam orang cakap dia hidden king ni dia macam susah nak cakap. Okay. Dia by the time you practice you akan dapat lah. Okay, contoh macam sini. GBP Canada itu hari kita ada high, low. Dah nampak belum cat GBP Canada? High, low, high, low, low. Nampak kan? Kalau saya besarkan sikit, dekat time frame H1 ni, you nampak tak cocok bawah, cocok atas mana satu yang penting? Yang ni bang, yang shadow merah ni. Kalau saya tukar time frame kecil, M15. Okay. Saya tukar kecil M15. Kita akan nampak lebih jelas dia punya support resistance itu. Dekat sini, ni ada king dia nampak ni. Ini pun susah jugalah. Susah. Macam, siapa yang rajin dia nampak lah. Jangan sampai shadow atas dia sebenarnya. Ini M30, H1. Dia something like this. Dia ada king, yang ni tak ada support sebelah dia. Cucuk atas. Dia ada contoh yang cantik lah. Saya nak cari contoh yang cantik. Itu dia dapat kat mana? You akan dapat a very, very sharp entry. I tell you what. Seriously. Nampak kat sini? Dia punya trigger dia. Macam mana nak cerita? Saya pun tak tahu macam mana nak cerita. Okay, dekat gold itu ni. Gold. Not really. Hidden king. Macam mana nak cari hidden king? Dia nyuruh bang, you guna tukar-tukar time frame. Lepas tu dia kena, orang cakap, kena cari dengan kecekapan mata. Maksudnya ni ada setup tau. GU H1. You ada support, lepas tu ada king sini. So tunggulah nanti tengok price buat apa. Siapa sell itu hari kat sini? Siapa yang sell GU? High low. Boom, lipat ni atas. Sebab ni dah R1. Always remember, tukar time frame besar. Lu tengok dekat mana. This is R1. This is R2. This is R3. So, bila dah R3, R4, biasa dia... ni cantik. R3. Dia dah R4 dah pun. You nak sell, nak buat apa lagi? Dia dah cocok. Dia dah lama-lama tembus lah. So, bila dah jadi macam ni, R1, R2, R3, R4, you tengok belakang. Ni hidden king. Dia ada drop, base drop, lepas tu ada fake out. Saya besarkan sikit ni macam ni. Ni cantik. Cikgu ni tak habis-habis. Ni tadi. Mana dia? Okey, nampaklah sini ada support. Lepas tu dia ada king. Double maru sini. Lepas tu dia cocok atas. Okey, nampak kan? Nampak tak? Tak nampak juga? Tak nampak pakai kanta bang. Pakai kanta pembesar.
Okey, saya kecilkan. You tengok kat sini, dia kuat tak kuat? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dia dah tembus betul. Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak pakai, kalau tak nampak boleh pakai cermata labun dekat. So kawasan ni penting tak penting? Kawasan ni penting kan? Dia dah berjaya. Okey, sekarang R5 dia dah break ke atas. Sekarang persoalan dia, siapa yang berani break di kawasan penting ni? Siapa Abang Long ni? Pandai-pandai break. Dia mesti king juga, betul tak? King mesti lawan king. Dia tak boleh lawan dengan queen, tak boleh lawan dengan apa-apa. King kena lawan king. King dia mana? Ini. Rally base rally. Oh, kecil sangat. Besar. Tadi drop base drop jaga kawasan. Sekarang rally base rally jaga kawasan pula. Ini nampak tak rally base rally? You ada resistant. You ada king. Kat sini pun tak boleh tembus. Nampak tak? So next time dekat sini, kalau price nak tembus memang susah sebab dia dah jadi kawasan penting. Kalau siapa-siapa yang berani sell, you punya TP maksimum dekat sini saja. Faham tak? Ini maksudnya swap zone. King campur king. Maksudnya orang cakap king sell lawan dengan king buy. King buy tengah control sekarang. So siapa-siapa yang sell, this is your kawasan TP maksimum. Siapa nak buy sini. Katakan ada break. Break pula nanti. Kejap saya tolak sana sikit. Kalau dia break, katakan ada kat sini dia mantul lagi. Dekat sini dia mantul lagi. Dekat sini dia mantul lagi. Tiba-tiba dekat sini break. Buat drop base drop, lalu tu dia break. Mana pula yang sell? King yang ni pula jaga kawasan. King sell. Okay. Itulah kalau you tengok video yang King Utara lawan King Selatan. Maksudnya siapa yang kuat? Siapa yang jaga kawasan sekarang? Ini setup continuation. Cikgu Nora dah ajar semalam kan? Minggu lepas. Dia cari continuation rally base rally saja. Rally base rally yang break resistant. Sini ada King. Okay, saya besarkan sikit Sebenarnya benda ni dia bercakap tau bang. Kalau you belajar SND, dia bercakap. Cuma kita je tak nak dengar. Sini ada King Cell, MPL King. Nampak tak MPL King? Saya besarkan sikit Ini cara baca market guna SND. Dalam SND, yang penting adalah rally base rally dan drop base drop. Rally base rally dan drop base drop. Tapi bukan semua. Yang break resistant, yang break support, yang penting-penting lah. So MPL King itu minggu lepas kita dah masuk dekat sini. You dah boleh enter sell. You entry sell dah profit dah pun. Banyak juga profit you dapat. Tapi tiba-tiba hari Isnin gap ke atas. Tak ada siapa pun tahu. Betul? So MPL King ni dah jadi kawasan penting. Betul tak? King ni. Tiba-tiba price break. Dia naik atas, dia close dekat atas. So dah ada rally base rally. Ni rally base rally. Sebelah rally base rally ni ada resistant. So King ni wajib jadi King. So bila price bawah, masuk bawah balik, you sambung buy. Ini dah jadi setup continuation. Faham? Drop base drop. Okay, really faham So, selagi dia tak break yang ni, you jangan imagine, jangan nak sell lah. Jangan nak swing untuk sell. Dia kena break yang ni dulu, close dekat bawah, barulah you sell. Dekat sini dia akan test 2 kali, 3 kali, 4 kali, baru dia break. Kalau nak counter buy, counter saja. Tapi counter dekat RBR yang continuation. Boleh?
So jangan orang cakap, jangan asyik cari sell, mentang-mentang lah kau punya candle buy ataupun kau punya button buy dah hilang, tapi jangan try lah. Maksudnya kalau you kena stop loss, you sell, jangan ke atas cari sell lagi, rugi. Sebab kita tengah follow trend. Turun bawah ni atas, cari buy. Tapi nak buy dekat mana? Rally base rally, something like that. Dia tengah naik sebatang ni, so relax je abang. Sekarang satu lagi, sekarang market hujung tahun abang. Market hujung tahun, bulan 12 ni, Mak Saleh dah banyak yang tutup akaun diorang. Diorang dah tak entry dah. So apa So tak payahlah nak ni. Kita relax je. Kita santai-santai. Lepas tu kita banyakkan berzikir, main game lah. Market dah hujung tahun lah abang. So sekarang 17 bulan 12 ada lagi 2 minggu. Bang Saleh biasanya big trader biasa dah tutup akaun diorang. Dah tutup akaun sebab nak closing. Dia nak buat kalkulat berapa untung, berapa rugi. Dah nak Christmas. Dah nak raya. So minggu depan dah kena cari buluh. Kena buat lemang, kena buat ketupat, kena buat macam mana. So takkan kau sibuk nak tekan lagi. Kan, santai-santai. So kena bersihkan tempat api keluar, asap keluar dekat atas rumah tu kan. Kan, kena pasang pokok Christmas lah, bagi hadiah lah apa semua. So dah nak raya dah. Relax, tenang-tenang. So macam tu lah. Itu continuation, itu reversal. So faham tak continuation? Ini satu lagi contoh. You ada significant resistance. You ada supply zone. Kawasan ni penting kawasan ni penting. Kena tengok tempat-tempat penting bang. Kena tengok tempat-tempat penting. First kali tengok belakang-belakang. Always tengok belakang-belakang. Sini ada king. Resistor. Dia try cocok. Dekat sini kejap. Video lambat sikit. Okey, nampak tak? Sini. King. Lepas tu ada resistant. Price break. Price turun bawah. Dia price break. Sampai sini dia naik atas. Dia ada resistant. Dekat sini dia buat ready base ready. Ready base ready kat kawasan sini. So, bila price datang balik, masa untuk buy. Sebab ni dah kawasan important. Ni continuation. Okey, satu lagi bang. Benarlah ni konsep yang sama. Siapa pernah dengar teknik siasat 100? Ini adalah RBS. Ini ramai yang tak tahu basic. Resistant. Bila price turun bawah. Tiba-tiba price break ke atas. Bila price turun bawah balik, kita buat apa? Sambung trend. Resistant become support. Buy lagi RBS. Ini continuation RBS. Tapi masa saya belajar SNR dulu, RBS saya banyak yang tak jadi. Why? Sebab masa tu belum belajar lagi dengan supply and demand. Belum campur lagi dengan king. Apa you buat dekat tengah-tengah ni, cari rally base rally ataupun cari king. Cari king. RBR, rally base rally ataupun king buy. Cari king buy. Dia wajib ada kat tengah-tengah. And then dia punya break dia tu kalau boleh, dia clean break. Dia break jauh macam tu. Okay, faham tak? So, dipanggil continuation. Sebenarnya continuation lagi selamat berbanding QM. Berbanding reversal. Tapi saya suka reversal sebab dia punya risk reward dia besar juga. Contoh macam GCF tu. Kalau saya tukar kepada H4. Kalau you betul-betul dapat setup macam ni, you boleh entry daripada pucuk, lepas tu you re-entry. Memang orang cakap tu sekali entry lah. Lepas tu macam, okey lah rezeki lah. Contohnya kat sini you dapat entry kan. Lepas tu, kejap. Video lagging. Layer kat atas, lepas tu ada support, ada king, entry ke. Lepas tu ada support, king, entry lagi. Lepas tu ada support, king, entry lagi.
Lepas tu ada support king, entry lagi. Tiba-tiba break. Okey dah. Keluar. Ataupun you tengoklah kat bawah ni apa setup apa ada. Ini general dapat entry kat sini. Ini ada setup fake out kat sini. Ini fake out. You tengok kat sini, fake out memang selalu jadi bang. S1, S2, so jaga-jaga. S1. Pattern yang sama sentiasa berulang. Ulang. S1, S2. Fake out kan? So, bawah daripada fake out cari apa? Cari QM level. QM level ada dekat sini. Kenapa ambil sini cikgu? Kenapa tak ambil atas? Kenapa? Yang ni kenapa tu? Kalau you biasa lukis, you tahulah. Ini you punya hidden QM. So, macam tu je lah bang. S1, S2 fake out. Dah sampai sini, you tahulah. Ni mesti dia kena mantul lagi. Ini the S1, S2. Support king. King ni satu lagi, dia power tak power. Selagi dia tak close body di atas kawasan king, katakanlah dia dah close entry, lepas tu tiba-tiba dia buat jarum. Dia still valid lagi bang. Dia still valid. Macam yang saya bagi tahu tadi lah. Dia still valid. Dia jangan dia close body ke atas je. Maksudnya dia dah okay out. Dah fail lah konsep dia. Tapi kalau dia pop, dia close shadow, maksudnya dia masih valid. Okay. Faham tak? SSR King. I think SSR King lagi banyak setup. Kalau you kenal siapa ni, siapa yang rajin lukis, Yuchef. Yuchef SSR King. King lagi. Dia sambung trend. Selagi dia tak break, selagi itulah dia takkan naik atas. Saya besarkan sikit H1. H4. H4 tak nampak. Tadi dekat M30. Ada setup. Sekejap. Sorry. Okey, kejap. Ni. You ada support sini. Ni saya cakap yang king tadi tu. Yang king dia betul-betul dekat sebelah king tu ada satu support kat sini. Lepas tu belakang-belakang lagi ada support lagi. Tapi yang king ni dia betul-betul dekat sebelah dia ada support. Dia akan jadi tempat kuat lah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu cari lagi. Dia turun bawah lagi. Ada support lagi. Dekat sini ada king lagi. Dia ada macam-macam lah king. Sini ada support. Nampak tak? Ada support. Lepas tu ada king lagi. Selagi dia tak break atas tu, selagi itulah dia tak boleh naik atas. King ni dia jaga kawasan. So, continuation trend lagi best kan? Reversal kalau you dapat kat pucuk sana. Pucuk ke atas. Lepas tu sambung lagi. Sampailah ada break. UJ pun sama kot. UJ itu hari ada setup cantik. Ni UJ. Uchef. Mana UJ? UJ. Siapa dapat sell MPL King? Masa tu saya tak tengok UJ. Jadi dia cakap cikgu ada setup. Tak apalah. UJ ni slow. Sekali dia pergi ambil kau. Sayang tak entry. Okay, kejap saya tunjuk. Ini semua dah tahu lah. Ini Hidden King. Okay, tak apa. UJ dekat sini. Sekejap saya tukar time frame. Benda ni kena tukar time frame tau. Kena cekap. Cari dekat mana dia punya King dia tu. M15. Ni Hidden King dia. Meninggal float. Okey, UJ. Padam dulu. Kalau you tengok UJ sini ada high, low. Dah nampak belum? High. Masa ni sombong lah. Terus terang saya cakap saya sombong. Cikgu, UJ ada setup. Saya tak main UJ lah. UJ slow lah. Berapa pip.
Tapi saya, waduh, rugi tak masuk. High, low, higher, high. Lower, low. Nampak tak lower, low? Okay. So, apa you buat? You cari MPL King dekat kawasan sinilah. You cari kawasan MPL King. Tengok cara price datang. Approach. Itu tadi ada orang tanya saya, cikgu, asal saya masuk, dia sharp, entry sharp, tapi 20 pip, 10 pip dia dah lipat balik. 10 pip dah lipat balik. 10 pip. Macam mana bang? Macam mana saya nak swing? Cikgu dia tanya. Siapa tahu macam mana nak swing? Salah satu setup yang you boleh swing adalah the first thing you kena entry dekat atas MPL King. Maksudnya you ada MPL King. Dapat lagi rahsia malam ni. Dah ambil nota belum? Salah satu rahsia dia jangan screenshot. Ramai orang bila dia entry dah profit 10 pip dia screenshot letak dalam grup. Saya garanti tak sampai 15 minit price akan lipat. Confirm. Sebab saya kena banyak kali. So jangan screenshot. Biar dia dah pergi jauh, kau nak close baru kau screenshot hantar kat grup. Ataupun hantar je dah biru-biru tu, kau hantar je. Terima kasih cikgu. Something like that. Untuk swing macam ni, tengok cara price approach. Katakanlah price datang melerit. Dia naik bentuk-bentuk apa ni bang? Siapa tahu ni bentuk apa? Compression, betul? Kalau dia naik balik tempat tu, compression, insyaAllah you akan ada peluang yang sangat cantik untuk swing. Lepas tu, tak cukup lagi. Compression masih tak cukup. You kena tunggu apa? Fake out. You ada fake out, you ada compression. Oh my God. This is it. Okay. This is it. You ada fake out, you ada CP. Benda lah ni CP campur fake out, dia panggil CPLQ. Dia akan naik atas kejap. And then, the rest is history. Maksudnya kalau you nak swing, you tunggu setup CPLQ. Ini that's why saya cakap setup jual kebun. Setup jual kebun, kau ada QM level, MPL King ada, you ada fake out, you ada CP, semua package dia dah bagi bang. Complete package. You buy one, dapat free 3, dapat free 4 lagi, macam-macam. Dia bagi QM level, dia bagi MPL, dia bagi CP, dia bagi CPLQ. Setup jual kebun, depo banyak-banyak sikit lah. Jangan, nanti cikgu cakap, cikgu Mansur cakap, apa ni ajaran sesat. Kali buat tak jadi MC. Tapi try, sebab saya pernah buat memang, ini setup jual kebun. Jangan bagi chance. Sebab dia ada CP dah ni. Dia ada compression, so senang sikit pernah nak terjun. Pattern dia sama tak tadi macam GBP Chef? GBP Chef tadi ada CPLQ. Saya tukar H1. Pattern dia sama tak dengan GBP Chef? Dia buat CP, lepas tu pop dan naik atas. CPLQ. Lepas tu ada QM level. Lepas tu ada MPL. You punya job tinggal cari MPL je. Dekat mana kau nak entry gajah. Tu masalah dia. Kalau letak satu entry gajah yang orang cakap betul-betul gajahnya, dinosaur pun boleh, kawan paus pun boleh, jaga MM lah. Jaga MM. Ataupun berapa kau berani lah. UJ lagi saya akan tunjuk kat mana king dia. Nampak tak? Siapa nampak king kan? Tak nampak kan? You fake out dah nampak. CP dah nampak. You tahu lepas ni dia jadi CPLQ. Dia mesti naik atas, lepas tu nak terkejun. Dekat mana aku nak style Lord Gajah? Ukur, stop loss. Katakanlah kalau entry sini sampai atas 20 pip. Kira lah risk. Kalau kena stop loss 0.1, kena $20. Kalau masuk satu lot, kena $200. Okay. So, apa you buat? Dekat kawasan MPL ni, tukar time frame sampai you jumpa king. Nampak tak king kat sini? Siapa nampak king kat sini? Tak nampak kan? Tak nampak, betul tak? So, tukar H1 sekejap. H1 pun tak nampak. Tak ada cucuk bawah, cucuk atas. Oh, UJ terkejun lagi, bye. Okey, M15 nampak tak nampak?
Siapa nampak M15? Nampak kan? King dia kat sini bang. Saya besarkan sikit. Ini zero float. Dia drop base drop. Ni yang saya cakap tadi. Dia hidden kat sini. Dia drop base drop. Lepas tu dia naik atas, dia terkejun. Macam mana saya nak cerita formula dia tu, saya pun tak tahu nak cakap. Tapi saya nampak lah. Dia panggil hidden king. Ataupun, apa you buat, biasanya saya akan cari kat sini ataupun saya akan cari kat sini. Ambil je shadow yang ni. Saya akan ambil shadow yang ni, yang bawah ni. Lepas tu dia boleh sini sampai sini. Dia boleh sini sampai atas. Ini zon pertahanan kita. Dia dah ada cocok bawah, okey, dah cocok atas. Cuba tengok M5 ada apa. Kejap, saya tukar M5 kejap. Mana dia pergi? Tak nampak juga. Tak nampak. Ni hidden king dia. Ni. Dia kecil je bang hidden king ni. You cari hidden king. Dalam video saya dah bagi macam-macam jenis hidden king. Tapi ni. Okey, nampak tak ni? Dia cucuk bawah. Yang ni dia cucuk bawah. Lepas tu dia cucuk atas. Sepatutnya lepas dia cucuk atas, dia terjun, betul tak? Kalau mengikut formula king biasa, dia cucuk bawah, cucuk atas, lepas tu dia terjun. Betul? Tapi kali ni dia naik atas sikit. Dia naik atas sikit, lepas tu dia buat something like this. Maksudnya, kalau saya lukis, dia buat king kat sini. Lepas tu dia buat king lagi kat atas. Dia buat cucuk atas lagi. Ni masih lagi hidden king tau bang. Masih valid lagi. Dekat mana nama king dia? Cucuk bawah, cucuk atas. Dekat sini lah. Dekat sini. Masih lagi valid entry. Dan saya akan biji merah-merah fill. Biji merah-merah fill. Yes. Yeah, something like that. Tapi ini a lot of practice lah sebab susah nak cakap lah. Dalam ni dia sebenarnya tak bernama. Tak bernama. Tapi siapa yang nampak, dia nampak lah. Siapa yang nampak. Siapa tak nampak, payah. That's why saya tak boleh nak kata apa. You kena a lot of practice. Saya akan entry cari. Saya akan cari sampai dekat mana hidden king tersebut berlaku. So, dapatlah entry kat sini. Stop loss. Ya, macam biasalah. Mula-mula stop loss ke atas. 20 pip. Bila price dah turun, kecilkan. Jangan letak break even. Siapa yang kena break even selalu? Bila price dah turun, cepat-cepat letak break even. Turunkan dia punya stop loss dekat bawah. Lepas tu price naik atas, ambil break even. Lepas tu price terkejun berapa ratus pip. Kau rasa apa? Lepas kena break even, price terjun 166 pip. So that's why saya cakap, make sure you punya stop loss, mula-mula dekat atas, 20 pip. Bila dia dah terjun agak selesa sikit, you kecilkan stop loss dekat atas ni. Sebab dulu saya banyak kali, kena break even baru terjun. What is this? Apa yang berlaku sebenarnya? Sebab big trader akan ambil balik order kat situ. So, faham tak? Ini MPLT kan ni? Resistor. Ini kat atas ada order lagi ni. Tapi tu ni dekat mana nampak setup cantik. Serius, ada hidden king yang... ni hidden king. Dia macam ni bang. Saya nak cerita pun susah lah. Dia merah. Dia merah. Tadi candle merah-merah kan? You ada resistance. Ni shadow, dia cucuk atas. Ni dia something like this. So, kalau siapa yang ada video tu, dia hidden king saya ada buat banyak jenis. Ada 3-4 jenis. Ada yang jenis tak ada shadow, ada yang jenis macam ni. Ada yang jenis macam ni. Tapi konsep dia sama je bang. You kena faham konsep dia as above, so below.
as within, so without. Maksudnya, bahasa Melayunya ialah cucuk bawah, cucuk atas. Itu konsep dia. You pegang konsep dia ni, bukan cucuk atas lu, cucuk bawah, cucuk atas. Mana yang cucuk bawah? Yang cucuk bawah yang ni. Mana yang cucuk atas? Yang cucuk atas ni, waktu dia tunjuk. Maksudnya, atas dan bawah adalah sama. Atas, bawah, sama. Lepas tu, kalau bahasa Inggeris dia, bahasa Greek. Sekarang tengah kecoh bahasa Greek Bahasa Greek, bahasa terbalik kan? As above, so below. Ini bang, kalau ada orang Yahudi dalam ni, dia respect ni Cikgu Mansur. Dia tahu rahsia orang Yahudi. As above, so below. Candle tak semestinya merah-merah, tapi janji konsep dia sebab kadang-kadang dia jadi very single thing. Kadang-kadang dia jadi BE merah-merah, dia kadang-kadang jadi shadow, a lot, banyak-banyak shadow. So, kena bagi nama susah bang. Tapi yang penting konsep dia cucuk bawah, cucuk atas. Bagi nama King cucuk. Ada yang tanya, CMS mana Cikgu Zul? Cikgu Zul besok bang, besok. Hari Jumaat. Hari ni hari Khamis. Yes, Hidden King lah king yang tersorok. Dia tersorok bang. Dia bukan trader-trader biasa boleh nampak. Dia trader-trader para wali saja. Yang dah capai tahap makrifat, dia akan nampak benda lah ni. Boleh? Faham? Maksudnya wali-wali je boleh nampak. Saya nak terangkan pun tak boleh lah bang. Dia susah. Tapi siapa yang dah nampak tu dia orang cakap, dia tak boleh diceritakan, dia tak boleh dibagi nama, dia tak boleh dibagi bentuk, dia tak boleh dibagi, macam mana nak cakap janji dia cucuk bawah, cucuk atas. Janji dia as above, so below. Atas bawah sama. Dia bukan dominan. Dia cucuk bawah, cucuk atas. Dia king yang tak bernama. King yang tak bernama. Contohnya macam ni. Saya tengok H1 jadi. Dia king yang tak bernama. Something like. Susah lah cakap lah. Banyak lagi hidden king. Dalam video you all study hidden king. Ni contoh king yang setup yang orang cakap betul-betul cantik lah. Star king. H1 pun boleh. Ni SSR king Dia ada resistant. UJ. Dia ada support. Lepas tu sini ada demand zone. Ada king ni ada king cell. InsyaAllah you akan dapat sharp. Kalau you jumpa tempat-tempat SSR. Maksudnya tempat support resistant. Lepas tu ada king swap. Ada support lagi. Lepas tu kat sini ada drop base drop. Dia takkan lepas itu kawasan. SKR, support king resistant. King yang betul-betul sebelah kiri dia ada support. Itu SKR. Memang salah satu tempat sharp. Faham tak apa itu king? So far faham? Konsep king tu apa dia? Dia adalah decision point sebenarnya. Tempat yang ada support resistant, katakanlah you ada resistant, you ada support, tiba-tiba price break ke bawah, lepas tu dia buat support, lepas tu tiba-tiba dekat sini dia buat king kecil. Drop base drop ni decision point. Dia yang break the whole structure. So dia akan ada cucuk bawah, dia akan ada cucuk atas, ambil yang cucuk atas. Marking kan. Ada yang tanya, cikgu kalau ada gap, price mesti turun ke dekat gap tu? Dia mesti turun, tapi tak tahu bila. Mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun. Saya pernah jumpa gap yang tak ditutup selama 2 tahun. So kalau korang nak tutup gap juga tu 2 tahun, tapi 2 tahun tak lama bang. Siapa sini tak pernah hold, saya bagi satu rahsia macam mana nak swing 2 tahun. Berani tak berani? You berani tak swing 2 tahun? Siapa sini pernah swing 2 tahun? Gila babi bang. Lama gila babi. Profit kau gila-gila punya. Okey, cara rahsia zero flow pula. Cara rahsia swing 2 tahun adalah, you tulis, ambil pen semua, ambil tulis. 31 hari bulan Disember, kau entry apa-apalah. Tak kisahlah pen mana pun.
31 hari bulan hari apa? 31 hari bulan hari Khamis. Okey, hari Khamis. Alright. Hari Jumaat kau close. Hari Jumaat kau close. Alhamdulillah kau dah berjaya swing daripada tahun 2020 sampai 2021. Tahniah, 2 tahun kau telah berjaya swing. Satu pencapaian yang terbaik. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Dah agak cikgu mesti. Cikgu Mansur mesti buat fake up ni ya. Bukan lecaya Cikgu Mansur ni. Fake up dah jadi ke mana-mana. Kena scam. Okey lah, 2 tahun mah. Aku pun tak pernah swing 2 tahun tau. Swing 1 hari pun dah cuak lah. Usaha saya salin. Aduh, bersungguh-sungguh dia salin tulis. Oh guys. Aduh. Kena libat dah cuak. 5 minit pun dah cuak. Ini nak swing 2 tahun pula. Dah sediakan pen cikgu kesian. Aduh. Koyak balik kertas tadi buang. Cikgu Mansur scam, tipu. Okey. Dah habis lah. Kalau kita pukul 11 dah panggilan. Rumah saya dah ketuk pintu lagi. Okey. Alright. Okey. Terima kasih semua. So, besok jangan lupa macam biasa 9.30. 9.30 kita ada Cikgu Zul. Macam biasalah saya akan buat macam ni. Lepas tu Cikgu Zul akan ambil alih lah. Dia akan ajar semula. So, minta maaf lah kalau saya tersalah bahasa ke apa ke kan. Macam, gol ni. Yalah. Jangan lawan trend. Dia tengah naik sebatang tu, jangan lawan trend. Okey. Cikgu, killer setup boleh entry berapa kali cikgu? Killer setup biasa saya akan entry sekali je lah bang. Kali kedua saya tak berani masuk. Terus terang saya cakap. Kali kedua saya tak berani masuk. Kalau you nak betul-betul sabar, tunggu setup jual kebun. Dulu masa dekat SND Masterclass, saya ajar setup jual kebun saja. Itu pun dia orang tak puas hati. Sebab apa? Sebab apa bang? Setup jual kebun. Padahal setup jual kebun tu kau dah boleh profit gila-gila. Kenapa bang? Sebab setup jual kebun kau tak boleh entry hari-hari. Kau tak boleh, kau akan mengalami masalah kemurungan bila tak ada entry. Betul tak? Siapa sini murung bila tak ada entry? Dia nak tak nak, dia kena tekan juga. Baru dah dia rasa aman lega, tenang. Ramai kat sini bang. So, saya terpaksalah pecah kepala cari lagi setup yang boleh entry hari-hari. So, tak boleh kata apalah. Tapi kalau you ada setup, please make sure time frame besar. Mulakan time frame besar dulu. Jangan fokus dekat time frame kecil, nanti kau tersangkut. Satu lagi, bila saya ajar semua setup aset sell kan, try sekali-sekala ubah. Bila ada setup buy, masuk setup buy pula. Jangan asyik nak sell. Bila price naik, nak sell. Price naik, sell. Price naik, sell. Price naik, sell. Price naik, sell. Lalas MC juga. So, tunggu. Maksudnya, kalau tak ada setup, jangan masuk. Alright, hidung berdarah, demam kuning kalau tak entry 1 hari. So, memang normal, benda tu normal. That's why lah you dipanggil trader sejati. Apa barang kalau trader tak ada entry, itu bukan trader namanya. Kan? Kalau trader Malaysia tak full margin, tak entry hari-hari, tak layer-layer, itu bukan trader nama dia. Okay. So, kita kena pegang kita punya amanat. Okay, ada yang tanya, cikgu nak analisa guna time frame berapa dulu? Biasanya saya akan guna time frame daily dengan H4. Sebab weekly dengan monthly besar sangat. Sebab kita pun takkan nak entry sampai weekly, monthly. Tapi tengok dulu price dekat mana tengok. Kadang-kadang you tak nampak. Time frame H4 you tak nampak setup. You jumpa dekat weekly, you jumpa dekat monthly. Kalau saya padam, monthly. Tengok monthly ada apa. Dia tengah buat apa. Monthly tengah rally base rally. Mampuslah kau nak sell. Ni nampak rally base rally? Berani sell. Resisten kat sini. Orang sell kita buat bodoh. Dia turun kita buy. Dia turun kita buy. Turun kita buy. Dia turun kita buy. Monthly ada very single fing merah-merah kat sini. Tunggu lagi. Bila monthly, you all pakai candlestick saja. Tak payah pakai chart pattern. Allah. Nampak tak saya tahu apa ni? Siapa tahu ni saya tahu apa? Oh, ini aku nak lukis pun susah ni bang. Ini adalah setup mangkuk ayun. Cup and handle.
Cup and handle ni dia punya pergi, jangan main-main. Cup and handle. Cup and handle dia pergi pom, dia akan pergi tegak bang. Jangan main-main bang. Dia bentuk macam ni. Macam mana Cawan, tahu tak cawan? Serta cawan. Pergi Google, korang ni belajar janganlah. Ni belajar kat Google, cup and handle. So GU lepas ni jangan cari sel bang. Bahaya. Dia akan buat bentuk macam ni. Bentuk macam cawan. Cawan apa ni? Dia bentuk cawan. Lepas tu dia akan buat handle dekat sini. Lepas tu dia akan terbang. Sini ada rally base rally. Monthly. Kalau lah aku buy itu hari dekat sini, dah berapa ribu pip dah ni. Dah 1,200 pip dah. Ambil kau. 1,200 pip. Buy dekat rally base rally je. Sebelah rally base rally ada resistance. Sebelah sini ada resistance. Kalau nak entry sharp, tukar weekly. Kecil kan time frame weekly. Ada rally base rally. Ada. Tapi masa dia turun bawah ni kau tahan je lah. Tahan je. 87 pip, 70 pip. Nak kecilkan stop loss, nak sharp entry lagi. Tukar time frame kecil. Daily. Jadi weekly kan. Cari fake out, cari dekat mana yang orang cakap ada fake out ke, ada apa ke. Tak boleh lagi. Saya akan entry dekat paling kurang dekat H4. H4 maksudnya dah okey lah. Tak payah besar sangat. Sebab H4 pun dah okey. Dah boleh bagi signal lah. Saya kecilkan sikit dekat mana saya nak entry. Kalau. Ni gold. Bukan GU. Ada fake out. Dan ni dah lepas sangat dah pun. Jadilah ada fake out ke, ada apa ke. Yang wajib-wajib Yang gold itu hari lah. Masa dia terjun laju itu hari. Boom. So, kalau dia jadi weekly, monthly ni, monthly dia jadi setup cup and handle. Cup and handle biasa dia akan naik lagi. Kat mana kau nak TP? Pakai 3 drive. Tarik sini sampai sini. Tengoklah. Macam mana? So, siapa nak beli emas sekarang. Nanti lagi mahal. Pergi kedai emas, beli emas fizikal. Sebab dia dah sampai kawasan demand zone. Monthly. Monthly jangan main. Nampak tak? So, kena start daripada monthly, weekly, daily, H4. So, kena sabarlah bang. Itu je konsep dia, kena sabar. So, once you dah apa yang kaki swing tu, jangan orang cakap ni ada king. Saya pernah dapat dekat weekly lah. Saya tak pernah entry dekat monthly. Tapi saya dapat dekat weekly. Quite good lah. Jauh dia pergi beratus-ratus pip. Sebab you nak swing, you kena pakai time frame besar. You tak boleh pakai M5, M15. Ada yang tanya, cikgu rekod tak? Saya tak pasti. Kalau ada siapa rekod, nanti saya akan upload. Saya akan minta. Okey, ada soalan lagi tak? Siapa ada soalan lagi? Anak saya dah tak sabar dah ni nak main PS5. Bapa dia dah tak kisah sangat. Satu pengalaman yang cantik bang, PS5. Dia, kalau sebelum ni saya main PS4, you pilih karakter tu kan. You main game yang RPG tu. You tak boleh tukar muka, you tak boleh tukar baju, you tak boleh apa-apa. Tapi dekat PS5, kau ambil seorang tu, kau boleh pilih lelaki ke perempuan. Lepas tu kau boleh tukar muka dia, nak rambut macam mana. Untuk tukar rambut saja ada 20 hingga 30 pilihan. Nak rambut panjang, nak rambut pendek. Nak rambut macam mana, tocang ke apa semua boleh buat. Hidung macam mana, nak hidung mancung ke, nak hidung penyek ke, mata sepet ke, mata bulat ke, mata apa, janggut macam mana. Everything ada, boleh setting. Even kalau you pandai, you boleh lukis muka you sendiri. Jadi hero kat situ. So memang best lah. Macam-macam boleh tukar. Lepas tu seronok lah. Dia punya grafik dia memang best. Dia pakai ray tracing. Oh gila lah dia punya grafik dia. So lepas ni saya quit lah. Saya tak nak ngajar lah. Saya nak fokus dekat game. Sampai tahun depan. Sebab lepas ni dah hujung tahun kan. Hujung tahun bukan masa untuk trade sangat pun. Masa untuk
tenang-tenang. Bulan 1 nanti kan baru kita trade balik. So, sampai Christmas ni siapa nak trade lah. Silakan boleh. Tak ada masalah. Okey, ada soalan ni tak? Siapa ada soalan? Oh, ada suruh buat main game streaming. Saya tak pandai bang. Tapi bolehlah slow-slow tengok nanti macam mana. Oh, ada yang nak entry 31 Disember, nak swing sampai 2021. InsyaAllah boleh. 2 tahun. Pengalaman swing 2 tahun kan. Masuk entry hari Khamis, keluar hari Jumaat. Aku dah berjaya swing 2 tahun. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan lagi, saya habiskan kelas kita malam ni. Dah pukul 11.15. Kaum ibu pun dah bising dah lambat. Ni sepatutnya overtime. Sepatutnya pukul 10.30 jadi dah tutup. Tapi dah 11.15 kan. So, lambat sikit. Cikgu ada soalan? Cikgu ada channel YouTube tak? Saya ada channel YouTube tapi tak ada kena-mengena dengan ni. Tapi insyaAllah lepas ada PS5 ni apa semua, saya akan buat YouTube campur-campur lah. Saya akan ajar semua. Lepas ni saya akan ajar semua benda. Bukan semua benda lah. Apa yang saya tahu saya akan masuk je dekat YouTube. Dan saya akan guna video baru. Sebab video yang ada sekarang ni kan ada background music kan. Saya takut video tu jadi orang cakap jadi ada copyright issue. So tak syok lah. Tak syok. Memang tak syok. So kalau boleh nanti saya akan buat video baru daripada SNR balik, Sandy King semua sekali. Semua saya akan share dekat channel tu. Boleh tak? Okey. Buat macam Kadok. Saya akan datang kelas Kadok buat macam ni. Macam mana dia buat, saya akan buat macam Hanzo. Macam mana dia boleh dapat sampai 100,000 followers apa semua. So, okey. Siapa nak PS5? Siapa nak PS5 untuk cabutan bertuah? Nak? Baru 3 orang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25. Okey. Saya tahu permintaan banyak. Okey, lepas ni saya akan pujuk M Trading. M Trading cabutan bertuah, kau tak payah bagi kerusi. Orang tak nak pakai sangat pun kerusi gaming tu. Betul tak? Siapa nak kerusi gaming? Tak penting. Orang nak PS5 bang. Please, cari satu PS5. Buat kontes ke, buat cabutan bertuah ke, baru syok. Tapi better buat kontes lah. You all nak kontes ke nak cabutan bertuah? Kalau kontes, you kena lawan orang. Nanti kalau you kalah dah, you tak boleh menang, ya tak boleh nak beat orang lain. Macam mana? Cabutan bertuah. Cabutan bertuah dia akan orang cakap random. You nak satu ke nak dua? At least 3 lah. 3, okey lah. 3 PS5. Kalau satu je macam, harapan untuk dapat tu macam susah kan nak dapat satu, betul tak? Saya dah buat 4 kali. Alhamdulillah dah 4 orang dapat seat gaming. Ada satu lagi. So, untuk yang ni saya minta try lah. Saya akan pujuk. InsyaAllah hujung bulan ni saya akan jumpa balik M Trading punya boss. Saya akan propose bagi PS5. Daripada kau bagi kerusi yang orang tak nak duduk sangat pun, why not kau buat PS5? Bagi hadiah PS5, baru syok. Sama ada buat lucky draw ataupun buat kontes. Kontes maksudnya siapa trade paling win selama 2 minggu, selama 3 minggu dia akan menang. Kan? Boleh? Seat gaming ada minta. Seat gaming tukar ke laptop okey ke tak? Tak boleh sebab seat gaming tu murah je. Seat gaming baru dalam 300-400 punya level. Kita nak yang kalau boleh kontes lah. Kontes yang orang cakap siapa power dah lah. Power trade dapat profit. Lepas tu boleh menang PS5. Alah.